kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, pensyarah kursus keterampilan berbahasa Puan Hajah Fazliatul binti Ahmad, rakan-rakan dan hadirin serta hadirat yang saya kasihi sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan pengucapan awam saya yang bertajuk Halaman Komunikasi Antara Kepelbagaian Kaum. Hadirin serta hadirat sekalian, umum mengetahui bahawa negara kita Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis etnik, kaum serta budaya. Perkara ini menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang unik di Asia Tenggara. Kaum didefinisikan sebagai sebuah kumpulan manusia yang mempunyai persamaan seperti keturunan, segi bahasa serta pengalaman sejarah. Kepelbagaian masyarakat yang berbelang kaum di Malaysia ini mencorak masyarakat yang menggunakan dan berkomunikasi menggunakan pelbagai bahasa. Terlebih dahulu, saya ingin mendefinisikan apa itu sebenarnya komunikasi. Secara umumnya, komunikasi merupakan proses penyampaian ataupun pemindahan mesej daripada seorang individu kepada orang lain. Baiklah, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bagaimanakah kepelbagaian kaum menjadi halangan kepada komunikasi? Apakah kaitannya? Di sini saya akan menjawab persoalan tersebut. Baiklah, negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia kebanyakannya memiliki dan bertutur mengikut bahasa-bahasa suku kaum mereka tersendiri. Sebagai contoh, rakyat Malaysia yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India masing-masing bertutur menggunakan bahasa ibunda mereka. Misalnya, orang Melayu bertutur menggunakan bahasa Melayu, orang Cina bertutur menggunakan bahasa Cina, dan orang India bertutur menggunakan bahasa Tamil. Contoh yang lain dapat saya berikan pula ialah kita lihat sendiri negeri di bawah bayu iaitu negeri Sabah yang terdiri daripada berbagai suku kaum. Berikut merupakan etnik suku kaum di Sabah. Masing-masing suku kaum tersebut mempunyai bahasa ibunda mengikut kaumnya dan sudah tentu ada dari kalangan mereka yang hanya bertutur menggunakan bahasa ibunda mereka. Hal ini menjadikan seseorang yang bertutur hanya menggunakan bahasa ibunda dan tidak menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi menjadi sebuah halangan dalam berkomunikasi. Hal ini saya katakan demikian kerana individu yang hanya memahami bahasa Melayu menyebabkan mereka keliru, bahkan mereka rasa tersisih kerana tidak memahami perbualan menggunakan bahasa ibunda. Ingin saya tegaskan di sini bahawa penggunaan bahasa mengikut kaum masing-masing dan bahasa Melayu tidak dijadikan sebagai bahasa
pertuturan utama menjadi salah satu halangan dalam berkomunikasi. Bukan itu sahaja, sesuatu kaum dan bahasa setiap kaum ini justru meningkatkan risiko dalam komunikasi kerana menyebabkan salah faham. Secara logiknya, perkara sebegini tidaklah seharusnya berlaku, namun masih wujud mentaliti masyarakat yang masih terkurung ibarat katak di bawah tempurung. Halangan yang lain pula berkaitan dengan masalah bagaimana seseorang itu menerjemahkan sesuatu makna. Ini secara langsung berkaitan dengan perbezaan fahaman yang boleh menimbulkan ketidakselesaan kepada pendengar. Sebagai contoh, individu yang menggunakan dialek negeri boleh menimbulkan salah faham antara pendengar untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Hal ini berlaku disebabkan penggunaan dialek negeri masing-masing yang sukar difahami oleh individu dari negeri-negeri lain. Tambahan pula, terdapat beberapa perkataan yang sama mengikut dialek tetapi mempunyai maksud yang berlainan mengikut dialek mereka tersendiri. Daripada itu, makna perkataan yang berbeza menyebabkan ada salah faham yang berlaku sekiranya seseorang individu itu tidak memahaminya. Oleh hal yang demikian, bagi memastikan komunikasi antara kaum yang menggunakan bahasa berbeza ini tidak menimbulkan salah faham, maka setiap individu perlu mempunyai pengetahuan tentang sebuah bahasa yang dituturkan oleh kaum tersebut. Tujuannya adalah supaya komunikasi yang berlaku sampai kepada seseorang dan tidak disalah tafsirkan. Seterusnya, ibu bapa juga menjadi salah satu faktor kepada halangan komunikasi dalam kalangan kaum. Perkara ini berlaku kerana ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anaknya di rumah. Di rumah, kanak-kanak sudah tentu didedahkan dengan bahasa yang dituturkan oleh ibu bapanya. Halangan komunikasi yang boleh berlaku disebabkan terdapat ibu bapa yang tidak menggunakan bahasa Melayu dalam pertuturan mereka di rumah. Misalnya, ibu bapa yang bukan berbahasa Melayu akan menuturkan bahasa kaum mereka tersendiri dan penggunaan bahasa tersebut semestinya mempengaruhi pertuturan anak-anaknya. Oleh hal yang demikian, perkara ini menjadi halangan untuk anak-anak mereka berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Melayu. Hadirin serta hadirat yang saya hormati sekalian, apa yang dapat saya simpulkan bahawa pada zaman kini semakin banyak bahasa yang dituturkan oleh seseorang, maka hal tersebut akan mempengaruhi penggunaan bahasa dan pertuturan seseorang. Intihannya, sebagai rakyat Malaysia yang seharusnya memiliki keterampilan berbahasa, kita seharusnya peka terhadap keterampilan berbahasa Melayu. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu berdalam menangani halangan tersebut demi mencerminkan nama baik negara, iaitu Malaysia yang masih tinggi pekertinya meskipun hidup dalam kepelbagaian kaum. Secara ringkasnya, untuk mengatasi halangan komunikasi antara kepelbagaian kaum, kita sebagai rakyat Malaysia perlu berbalik kepada dasar penyatuan bangsa, iaitu dengan satu bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Tanpa satu bahasa pengantaraan yang khusus, tidak mungkin bangsa yang berlainan mampu berkomunikasi dengan baik dan seterusnya bergaul dengan rapat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.